Oh, masalah. Oleh kerana masalah lah, hampir-hampir saya tidak hadir ke mesyuarat pada malam ini. Masalah. Kenapa? Kita tidak tahu sama ada kita sedang bermimpi atau tidak. Adakah itu satu masalah? Jadi saya ingin bertanya, adakah rakan-rakan di bilik ini mempunyai masalah? Siapa ada masalah? Angkat tangan. Siapa ada banyak masalah? Angkat dua tangan. Siapa tiada masalah? Itu mati. Beberapa tahun, banyak tahun dahulu, saya telah dikejutkan dari mimpi saya bahawasanya saya mempunyai tidak banyak masalah. Tidak banyak masalah. Kerana sebelum itu, mungkin dalam mimpi saya sebelum itu, sebelum saya dikejutkan, saya berasa bahawa saya mempunyai banyak masalah. Beribu-ribu, berjuta-juta masalah. Hingga ia membebankan. Ya, hingga ia mengerutkan dahi. Hingga ia muka tidak menampakkan keceriaan. Dan apabila saya telah dikejutkan dari mimpi tersebut oleh dua orang manusia ini, tiba-tiba segala-galanya menjadi lebih mudah. Tiada masalah. Saya telah terbangun dari mimpi saya. Jadi saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian apa itu masalah, supaya anda juga dapat bangun dari mimpi anda sekiranya anda sekarang berada di dalam mimpi yang penuh dengan masalah. Ingin bangun dari mimpi anda? Nak. Saya telah diperkenalkan kepada dua orang penulis ini, ya, penyelidiknya, Kettner Trego. So Charles Kettner dengan Benjamin Trego, mengenai masalah. Beliau telah menerangkan kepada saya dan kepada murid-murid lain tentang definisi, takrif dan juga bagaimana untuk mengenali sesuatu itu sama ada ianya masalah atau ianya bukan masalah. Dengan mengenali apa itu masalah ataupun apa itu bukan masalah, maka barulah dapat kita menguasai dunia kita. Sama ada ianya dunia mimpi atau tidak. Kita perlukan kemahiran untuk mengenali, membezakan antara masalah dengan yang bukan masalah. Jadi tidak heranlah apabila rakan-rakan sekerja baru saya di tempat kerja baru dan juga kontraktor saya, apabila mengetahui umur sebenar saya, mereka terkejut. Apakah rahsia anda? Ada makan apa-apa ke? Itu cerita lain lah. Makan apa-apa tu cerita lain. Pada saya, selain daripada pemakanan, selain daripada rahmat Tuhan, pada saya rasanya kerana saya dapat membezakan apa itu masalah dengan apa itu bukan masalah. Jadi saya lebih tenang, saya lebih ceria dan saya tidak risau berlebihan. Tadi apa buku tengah cakap kan? Sudah 47. Jadi kebanyakan mereka kata 47? Ya, nanti macam. Lepas tu pop kita bangun dari mimpi. Okey, apakah itu masalah? Dan rakan-rakan semua ingin mengetahui kan? Ya. Menurut Kettner Trego, saya tidak berpeluang berjumpa bersemuka dengan Charles, tapi saya dapat duduk makan malam bersama Benjamin Trego dan dia mengatakan bagaimana dia telah rasa bertuah kerana diberi ilham oleh Tuhan, oleh alam untuk membezakan atau mengeluarkan takrif yang begitu saintifik, ya, yang begitu jelas tanpa keraguan, tidak seperti ingin menakrifkan mimpi tadi, ya, supaya kita semua dapat hidup dengan lebih tenang dan tidak kelang kabut, ya.
Pada mereka mudah saja untuk membezakan sama ada ianya masalah ataupun bukan masalah. Ada 3 soalan yang perlu kita jawab. Soalan pertama, adakah sesuatu yang kita fikirkan atau yang kita risaukan itu berlainan dengan apa yang sepatutnya? Ya atau tidak? Kalau ianya berlainan daripada apa yang sepatutnya, itu adalah satu daripada 3 ciri-ciri masalah. Contohnya sekarang kita tidak mempunyai idea untuk berucap. Adakah itu sepatutnya terjadi ataupun ia tidak sepatutnya terjadi? Jika ia sepatutnya terjadi, maka ia bukanlah masalah. Kerana ia memang sepatutnya terjadi. Mungkin kerana kita belum bersedia, mungkin kita tidak tahu apa yang patut diucapkan dan sebagainya. Jika ia tidak sepatutnya terjadi, mungkin belum masalah lagi. Satu daripada 3 ciri-cirinya masalah. Contoh lain, kesesakan jalan raya. Adakah patut pukul 1 pagi hari Ahad jalan lebuh raya Persekutuan sesak? Tak. Tidak sepatutnya. Kalau ia sesak, maka mungkin ianya satu masalah. Jika ia sesak pada waktu pukul 8.30 pagi, waktu hari kerja, memanglah sepatutnya sesak. Jadi ia bukannya satu masalah. Memang sepatutnya sesak. Ciri yang pertama. Apa lagi yang sepatutnya terjadi? Adakah dia patut sejuk sekarang? Sepatutnya lah. Adakah kita patut bangun sekarang? Mungkin tidak. Jadi jika ciri yang pertama jawapannya ya, ada kelainan daripada sepatutnya, ini mungkin satu masalah. Kita terus ke soalan kedua. Adakah kita tahu kenapa ianya berlainan? Jika jawapannya ya, kita tahu ia bukannya satu masalah. Jika kita tidak tahu, mungkin ianya satu masalah. Katakanlah kita bawa keluarga kita dari kampung ulu yang jalannya kecil dan tidak adalah kereta banyak-banyak. Sampai di Kuala Lumpur, dia tengok kereta berderet-deret. Ya Allah, ni apa banyaknya kereta ni. Lain, pada dia lain. Kan? Tidak sepatutnya terjadi kereta banyak berderet-deret macam ni. Tapi kita tahu tak apa puncanya kereta berderet-deret ni? Memanglah semua orang nak pergi kerja pagi-pagi. Sesaklah dia. Jadi ia bukannya satu masalah. Ia sepatutnya terjadi dan kita tahu apa puncanya. Ataupun tengah malam tadi ada kesesakan, tak sepatutnya berlaku. Tapi kita tinjau, buka Twitter apa semua, ada kata ada kemalangan di hadapan. Memanglah. Jadi ia bukannya satu masalah. Apa lagi? Contoh lain, kita tidak dapat bonus. Sepatutnya dapat. Tapi kita cuba soalan kedua. Tahu tak apa kenapa kita tak dapat bonus? Tahu, sebab syarikat tidak mempunyai keuntungan yang banyak, ataupun kita mendapat rating yang rendah daripada bos dan seterusnya. Dah tahu kenapa kita tak dapat bonus, jadi itu bukannya masalah. Tak payahlah pergi nyonyet di pantry ataupun pergi pukul cana, ada problem lah, tak nak kerja lah, nak resign lah. Sebab ia bukannya masalah. Kita tahu kenapa ianya terjadi, kenapa ia berlainan dengan apa yang sepatutnya. Dan yang akhir sekali, jika dua soalan jawapannya ya, ianya berlainan, kita tidak tahu apa puncanya. 2 daripada 3 ciri masalah ni. Soalan yang ketiga. Apa tu? Ini soalan yang favorite kalau you, yang lazim ataupun kesukaan bos. Adakah kita mahu tahu puncanya?
Okey. Jika jawapannya ya, maka tahniah, itulah masalah anda. Jika jawapannya tidak, saya tidak mau tahu, itu bukan masalah anda. Jadi sebab itulah kita tengok bos-bos dia nampak muda lah. Sebab dalam bahasa Inggeris tu, I don't want to know, it's not my problem. Betul. Ya? Jadi kalau kita boleh berkata kepada orang ramai, saya tidak mau tahu apa puncanya kerana itu bukan masalah saya. Yalah, sesak-sesak lah, biarlah saya duduklah diam-diam gitu. Saya tak mau. Jadi orang yang inginkan itu menjadi masalah dia akan keluar pintu. Tak puas hati, panjat kereta tengok. Kereta tanya lagi orang. Jadi orang-orang yang sedemikian, dia menarik masalah kepada diri mereka dan makin lama berat dan mereka akan tetap di dalam alam mimpi mereka. Dan mereka yang tidak mahu masalah, soalan ketiga kata, saya tak nak tahu, bukan masalah, dan berlalu terus gembira. Itulah dia masalah. Yalah, selepas ini siapa yang kata ada banyak masalah tadi, sekarang sudah tak ada masalah. Sekian.